آله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana pada malam yang baik ini Allah telah pertemukan kita dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dan Allah telah anugerahkan malam Ramadan pada tahun ini merupakan malam Jumaat yang kira hari yang memulakan pada diri kita untuk kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Walaupun kita tahu bahawa Ramadan ini merupakan satu ujian pada diri kita dalam hidup kita, tapi dalam keadaan demikian Allah masih lagi memanjangkan umur kita, dan Allah memberikan kesempatan dan juga kebaikan yang banyak dalam hidup kita. Tuan-tuan, sebagaimana yang telah kita janjikan setelah mana kita solat tarawih, dan ramai malam ni yang telah memulakan tugas baru menjadi imam di kalangan kita. Lalu malam ini kita dapat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Kamal Ash'ari. Tuan-tuan tengok wajah yang tenang, tuan-tuan tengok orang yang dalam keadaan dia mula senyum tu, kita nampak dah gaya dia berbeza sikit daripada kita semua. Alhamdulillah, merupakan seorang mudir daripada Kompleks Tahfiz Al-Quran Qardawi di Komtak, dipanggil demikian. Komtak ni daripada Temeloh, Pahang. Walaupun begitu, beliau merupakan seorang pendakwah yang saya rasa tuan-tuan di kalangan orang Malaysia ni tak pernah tertinggal daripada siri-siri kuliah beliau sebelum daripada ini dan juga sampai pada hari ini. Malam pertama Ramadan ini kita bertuah rasanya untuk kita dapat bersama dengan Ustaz Kamal Ash'ari yang akan berbicara tentang dengan kita pada malam ini dengan keadaan pada diri kita tentang membetulkan salah faham terhadap Ramadan yang biasa dipahami di kalangan kita. InsyaAllah saya memulakan dahulu, kita bagi salam dulu pada Al-Fadil Ustaz Kamal Ash'ari. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana malam ni nampak Ustaz ceria je. Nampak Ustaz dalam keadaan pakai baju pun saya bimbang dengan baju Melayu begini ni. Malam-malam musim-musim orang boleh orang boleh dia boleh akad nikah online ni sekarang. Jadi kita pun dalam suasana kita hari ni Ustaz, dan kita masuki bulan Ramadan ini. Ustaz ada nak memukaddimahkan sikit Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
faham. Bukan salah faham tu bukan maksudnya kita tak faham, tetapi salah faham kita terhadap Ramadan yang sebenarnya. Jadi apa yang ingin kita tumpukan pada malam ini ialah tentang memperbetulkan salah faham ini lebih lagi di awal Ramadan ini, supaya Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Walaupun mungkin Ramadan tahun ini berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum daripada ini, namun perbezaan yang berlaku dalam sambutan Ramadan pada tahun ini tidak menghalang untuk kita melalui Ramadan sekiranya kita dapat memahami apa sebenarnya tuntutan daripada Ramadan itu. Gitu Ustaz. Ya, betul. Sebagai mukadimah. Satu mukadimah yang kita ada yang sebut dengar suara, ada yang tak dengar suara peringkat awal. Tapi ada yang kata, oh, alhamdulillah dah dengar suara ustaz. Maknanya suara ustaz ni sama je. Sejak dulu sampai sekarang sama je suara. Tetap menjadi dia panggil tak berubah di kalangan kita. Walaupun lain kita ni disebabkan kita tak terutama di Kuala Lumpur ni ustaz, ataupun di Shah Alam ini berlaku ribut yang kuat petang tadi. Kemudian menyebabkan line kita ni ada sikit gangguan. Innalillah wa inna. Tapi kita masih lagi dalam keadaan yang berterusan untuk kita nak faham terhadap tajuk tentang Ramadan ni ustaz. Di kalangan kitanya, untuk kita sesama kita, jangan sampai peringkat kita nampak Ramadan ni puasa je, tetapi kita tak nampak di sebalik Ramadan yang Allah kurniakan pada kita ini sendiri. Dan alhamdulillah malam ini kita diberi peluang sebegini untuk ustaz tolong mula jelaskan sikit tentang Ramadan kita ni dan apa yang patut kita betulkan yang salah faham di kalangan kita ni. Silakan ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Apa yang ingin kita kongsikan pada malam ini, yang pertama sekali, sebagaimana yang kita tahu bahawa asas kepada ibadat kita itu ialah ilmu. Ini asas kepada ibadat. Apa pun ibadat mestilah berteraskan kepada ilmu, dan inilah persediaan yang paling utama dalam apa juga ibadat, iaitulah ilmu. Baik, dan kita menyebut tentang Ramadan, ramai di kalangan kita yang hanya memahami bila datang saja Ramadan adalah puasa. Itu kita tak nafikan bahawa memanglah pada Ramadan itu difardukan kita puasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika menceritakan tentang rukun Islam. Nabi SAW menyebut watasumu Ramadan. Kamu antara rukun Islam adalah berpuasa dalam bulan Ramadan. Tetapi apa yang kita nak sentuh pada malam ini ialah ramai di kalangan kita beranggapan bahawa Ramadan itu hanya puasa, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ataupun mensyariatkan sesuatu ibadat, semuanya itu Allah datangkan dalam bentuk package. Apa maksud Allah datangkan dalam bentuk package? Sebagai contoh, dalam ibadat solat misalnya, Allah datangkan ibadat solat itu dalam bentuk package. Bila sebut package, bermakna di dalamnya ada benda yang rukun, ada benda yang wajib, ada benda yang sunat, ada benda yang makruh, ada benda yang haram. Jadi keseluruh hukum ini terkandung dalam solat. Maka bila kita memahami solat, di dalamnya ada rukun. Contohnya Fatihah itu rukun. Kemudian rukuk, sujud itu rukun. Satu. Yang kedua, di dalam ibadat solat itu juga ada perkara yang sunat. Contohnya, bila kita baca surah, selepas surah membaca Al-Fatihah, kita baca surah.
membaca subhana rabbiyal azim ketika rokok dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, itu adalah sunat. Tetapi walaupun sunat, kita tidak boleh mengambil ia sebagai sesuatu yang ringan. Di atas persoalan ataupun di atas titik kita tanya, kalau sekiranya kita ambil ringan tentang perkara sunat, agak-agak kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan benda yang sunat kalau hanya untuk kita mengambil ringan dan kita meninggalkannya? Sedangkan setiap perkara dalam ibadah itu Allah datangkan kesemuanya dalam bentuk package. Jadi package solat, kita tengok package solat tadi, dia bermula daripada wudu. Itu package solat tadi. Dan dia berakhir pada waktu sampai lepas salam. Itu package-nya. Daripada takbir sampailah kepada salam, maka di dalamnya ada benda wajib, ada rukun, ada haram, ada sunat, ada makruh. Begitu juga dengan Ramadan, Ustaz. Ya. Ya. Jadinya bila kita sebut Ramadan, maka Ramadan tu datang dalam bentuk package. Bila mula package Ramadan? Kalau solat tadi mula package-nya wudu, sebab tak sah semayang tanpa wudu. Jadi mula package semayang tu mula pada wudu. Bila sebut Ramadan, dia bermula daripada malam ni. Terbenam matahari tadi, alhamdulillah kita dah masuk Ramadan. Dan akhir Ramadan nanti, akhir package Ramadan ni lah, insya-Allah sampai ke terbenam matahari hari terakhir Ramadan, yakni pada malam Syawal, insya-Allah. Maka di dalam itu, Ustaz, di dalam tempoh package Ramadan tadi ada benda yang wajib. Apa benda wajib? Puasa. Apa yang wajib dalam Ramadan ni? Zakat fitrah. Cuma tahun ni apa tu dikenalkan pula fitrah secara online jugalah, macam nikah tadi lah, Ustaz. Ya. Jadi bermakna di dalamnya ada benda wajib. Di dalam Ramadan itu juga ada benda yang sunat. Sebagaimana dalam semayang tadi. Apa benda sunat dalam Ramadan ni? Pertama, tarawih. Sunat. Kedua apa dia? Iaitu sahur. Ketiga apa? Iaitulah tadarus Quran. Yang wajib tadi selain daripada puasa dan zakat tadi. Jadi itu package. Bermakna kita tidak boleh memahami Ramadan itu hanya puasa saja. Seolah-olah memang sah kita kalau kita puasa, sah kita tak buat benda lain, puasa kita insya-Allah sah. Tetapi persoalannya, kenapa Allah meletakkan sepanjang Ramadan itu ada perkara-perkara lain, nak menggambarkan bahawa Ramadan itu datang dalam bentuk package, Ustaz. Ya. Maka kita tak boleh ambil ringan tarawih. Hari ini ramai orang yang berpuasa tetapi mengabaikan tarawih, terutamanya hujung-hujung nantilah. Yang awal-awal ni tak apa ramai, Ustaz ni malam ni masya-Allah. Ya, imam pun sama ramai dengan makmum malam ni. Ya. Jadi macam-macam ni, macam-macam apa tu bacaan ni, ya. Macam-macam bacaan, macam pak imam, macam lagu lah. Cuma kita apa panggil, kita tak dengar. Tetapi nak ceritanya hari ni bila sampai hujung Ramadan, orang dah tak ambil peduli tentang tarawih. Alasannya apa? Benda sunat. Tapi pernah tak kita tanya, kalau kita sunat itu tujuan untuk kita ambil ringan, untuk apa Allah mensyariatkan dia dalam Ramadan ini? Tarawih tak ada pula selain daripada Ramadan, tak ada. Jangan buat perkara yang pelik-pelik, kan, tuan-tuan sekalian. Jadi ini yang pertama yang saya nak bagi faham, bahawa maksud salah faham masyarakat terhadap Ramadan yang beranggapan bahawa Ramadan hanyalah puasa saja, Ustaz. Wallahu a'lam. Cakap dulu. Alhamdulillah, kita dengar tu satu penjelasan yang cukup baik yang Ustaz Kamal telah bentangkan pada kita. Ramai orang kita ni kalau dia nampak Ramadan puasa je, tapi dia terlupa terhadap amalan-amalan yang lain yang besar lagi. Kalau kita perhati dalam hidup kita ni, para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kenapa Allah kurniakan pada kita Ramadan? Yang ni pun kadang-kadang kita tak faham di kalangan kita, kan. Sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala guna ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah guna demikian. Dengan tujuan apa Allah jadikan Ramadan ni untuk diri kitanya? Tujuannya untuk kita menandingi umat-umat sebelum daripada kita ini. Umat-umat sebelum daripada kita ni, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat sebelum daripada kamu ni banyak ganjaran-ganjaran, banyak pahala-pahala yang mereka ada. Lalu bagaimana kita nak menandingi mereka sebut? Dengan suasana umur kita yang seringkas ini, Allah kurniakan kita Ramadan. Ramadan ni dipanggil anugerah Allah untuk menjadikan pada diri kita ni semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni kalau Allah tak buat Ramadan, boleh jadi kita hidup dalam keadaan leka lagi, hanyut lagi dalam hidup kita. Lalu Allah datangkan dalam bentuk package yang disebut oleh Ustaz Kamal sebentar tadi. Dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh pada diri kita ni, jangan kita terlepas daripada setiap ruang-ruang, peluang-peluang yang Allah bagi pada kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Boleh jadi Ustaz, ada pandangan Ustaz, di kalangan orang kita ni kan Ustaz, ada di kalangan kita dia hanya jaga jangan batal puasa. Dia tak jaga jangan batal pahala puasa, pahala Ramadan dalam diri kita. Ramai orang kita ni sibuk jaga jangan mulai daripada besok ni. Ada yang tak terkentut pun ada Ustaz. Ada yang jaga ni kembung perut-perut. Kenapa? Takut batal puasa. Ni ada orang kita jadi demikian. Ada di kalangan kita ni sampai peringkat nampak dianya jaga sungguh, jagalah jangan batal puasa pada diri dia, tapi dia tak jaga batal pahala puasa, pahala Ramadan. Pahala Ramadan ni Allah bagikan banyak pada diri kita. Jadi apa pandangan Ustaz dengan masyarakat yang sebegini? Baik. Ya, memang kebanyakan masyarakat kita punca yang menjadi demikian kerana mereka menerima ibadat puasa itu berdasarkan kepada adat kebiasaan, bukan berdasarkan kepada ilmu, ya. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ya, waktu sebelum-sebelum ni lah, ya, orang cukup jaga waktu buka puasa ni, ya, cukup jaga. Walaupun waktu zuhur dia tak tunggu, waktu asar dia tak tunggu, waktu subuh dia tak tunggu, maghrib dia mesti tunggu, ya. Sebab apa? Sebab dia nak buka puasa. Ada. Tetapi lepas azan maghrib, dia bukan nak semayang maghrib, dia buka puasa. Lepas tu maghrib dia tak semayang, isyak dia tak semayang. Ini juga merupakan, kita boleh kaitkan dengan tajuk kita malam ni Ustaz, ya, iaitu salah faham. Salah faham masyarakat bagi dia puasa, sedangkan solat itu ialah perkara yang utama. Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa ibadat yang pertama yang akan Allah hitung adalah semayang, adalah solat. Kalau semayang, solat dia tak settle, pendek kata, amalan-amalan lain tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak menyambung tadi sikit saya tentang package tadi. Kalau kita tengok pertama, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, iaitulah man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzam. Barang siapa-siapa yang mendirikan Ramadan, man qama, siapa-siapa yang mendirikan Ramadan. Maksud mendirikan Ramadan dia apa dia? Bukan puasa. Dia sebut Ramadan. Dia sebut Ramadan bermakna orang-orang yang melaksanakan semua tuntutan yang terdapat dalam Ramadan, dalam package Ramadan tadi. Tak kira yang wajib, tak kira yang sunat. Di dalam semayang ada benda yang makruh. Sama juga macam dengan puasa. Dalam ibadat puasa kita ada benda yang makruh. Hari ni orang tak ambil peduli, orang anggap kata ni makruh. Sedangkan ingat, makruh-makruh itu ambil daripada perkataan karihah, iaitu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Walaupun dia tak batalkan puasa, kalau semayang dia tak batalkan semayang, tetapi kita telah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka kalau kita tengok salah faham, jadi masyarakat melihat bahawa bila Ramadan itu puasa, dengan mereka tak ambil berat tentang tarawih. Tetapi pernah tak kita tanya, kenapa tarawih ini hanya disyariatkan dalam Ramadan saja? Dia sudah tentu ada peranannya. Setiap malam dibuat, bahkan ulama-ulama terdahulu buat melampaui daripada yang kita buat. Kita asyik 8.20 saja kan, ada setengah, imat sampai 36 rakaat pun ada yang pernah buat. Jadi bermakna, kerana apa? Kerana mereka berpegang kepada siapa yang mendirikan Ramadan. Maksud mendirikan Ramadan
dengan maksud menghidupkan Ramadan. Dengan apa? Amalan-amalan yang dibuat di luar Ramadan dan ditambah dengan amalan khusus di dalam Ramadan ini. Itu saja. Ya, maknanya kita jangan nampak Ramadan ni siang hari je, tapi kita kena nampak juga Ramadan ni malam hari di kalangan kita. Malam, maknanya siang dan malam selama 30 hari ni merupakan satu perkara yang kita kena jaga pada diri kita. Jaga-jaga ni kalau orang tanya, jaga untuk apa di kalangan kita? Jaga untuk kita dapatkan syurga. Syurga Ar-Rayyan yang disediakan oleh Allah kepada orang yang puasa ini sendiri. Jaganya pada diri kita. Tapi Ustaz, ramai di kalangan kita ni malam hari dia sibuk makan colek, Ustaz. Malam hari kalau masuk bulan Ramadan ni dia sibuk di kalangan kita ni untuk kita makan. Malam lah masa untuk kita makan betul-betul. Siang hari dia akan tidur je dalam bulan Ramadan. Bagaimana dengan orang yang macam ni, Ustaz? Baik. Pertama sekali, kalau kita tengok ya, kenapa terjadinya perkara yang seumpama ini? Kerana bagi dia, siang dia tak makan, malam adalah waktu makan. Itu bagi dia. Sedangkan cuba kita tengok ya, Ramadan ini Allah rangkaikan dia tidak dengan puasa secara langsung dalam Quran. Dalam Quran Allah kita tak jumpa satu ayat yang Allah sebut secara langsung Ramadan dengan puasa. Sebaliknya Allah menyebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Ramadan ini Allah Ta'ala sebut secara zahirnya, secara ayatnya dengan Al-Quran. Maka sebab itu perkara yang utama kalau kita tengok itu mulianya Ramadan tadi adalah dengan Quran. Kenapa Ramadan mulia? Sebab Allah turun Quran tadi. Puasa ni tuan-tuan sekalian, ada tak? Bulan lain pun orang puasa. Isnin, Khamis orang puasa, 13, 14, 15 setiap bulan Islam orang puasa. Ada pula orang yang puasa pada hari-hari biasa pun dia puasa. Tetapi bila datang Ramadan ini, Allah muliakan Ramadan itu dengan Quran. Jadi persoalannya hari ini yang perlu kita perbetulkan, Ramadan itu kenapa Allah muliakan Ramadan? Sebab adanya Allah turunkan Quran. Bermakna kalau kita nak mulia sebagaimana mulianya Ramadan dalam Al-Quran, mulianya Ramadan dengan Quran, maka kalau kita nak menjadi mulia juga macam Ramadan, kita tak ada pilihan lain melainkan kita rapat dengan Quran. Dengan maksud kita berusaha sebanyak mungkin membaca Quran. Ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala misalnya, sehari dia khatam sampai 2 kali, sehari 2 kali sehatam. Dia khatam 2 kali sehari. Kenapa? Nak tunjukkan bahawa kalau bulan itu mulia dengan sebab Quran, kalau kita juga nak mulia dalam Ramadan, maka jangan jauhkan diri kita daripada Quran. Sekian Ustaz. Satu lagi Ustaz, salah faham orang kita kan. Bila lepas pada 20 hari bulan Ramadan, orang kita dah mula sibuk dah dengan beraya, Ustaz. Mula sibuk main merecun, sibuk dah pada diri kitanya. Ni tahun ni tahun yang bersejarah pada kita. Berlakunya COVID-19. Dalam suasana kita begini. Tapi orang kita ni dah mula sedih dah ni. Ada yang tak boleh balik kampung, dah mula dalam keadaan yang pasang lagu raya dah, Ustaz. Di kalangan kita masuk je Ramadan pasang lagu raya. Baru masuk Ramadan je dah pasang dah lagu raya, siap dah iklan raya dah. Ni ramai di kalangan kita, dia nampak Ramadan lepas yang utama bukan dia Lailatul Qadar. Dia nampak yang lebih utama ialah Lailatul Qadar, Ustaz. Di hujung-hujung Ramadan. Bagaimana Ustaz di kalangan kita? Ya, baik. Dulu masa saya kecil Ustaz, masa saya kecil-kecil dulu lah, masa belajar dulu, Tok Guru kata sebut, dia kata bulan Ramadan ni Nabi ada sebut Iblis akan dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Ya tak? Jadi hantu tak ada lah, kalau istilah orang Melayu ni hantu tak ada. Hantu tak ada. Tetapi apabila sampai ke penghujung Ramadan, memang hantu tak ada. Ya tak? Maka akan lahir hantu-hantu baru, Ustaz. Hantu-hantu baru. Apa dia? Kalau kita tengok ya, satu lagi ya,
Kenapa tadi Ustaz sebut tentang Lailatul Qadar, Ustaz ya? Ya. Cuba kita tanya, kenapa Allah Ta'ala menentukan bahawa Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir? Ini kita tanya soalan ni. Padahal boleh dah Allah Ta'ala nak buat apa tu Lailatul Qadar tu malam ni Allah Ta'ala boleh bawa, esok lusa boleh Allah bawa. Tapi kenapa Allah tak letakkan Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir? Ini satu persoalan yang kita nak faham molek-molek. Maka sebab itu berbalik pada tajuk yang kita bincang ni, Ustaz, kan? Yeah. Kenapa Allah letakkan apa tu Lailatul Qadar itu di penghujungnya? Kenapa? Kerana Allah nak menentukan bahawa mereka yang layak mendapat Lailatul Qadar ialah mereka yang menghidupkan Ramadan dengan segala pakejnya daripada awal sehinggalah ke penghujung. Mereka inilah yang akan dipertemukan insya-Allah oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Sebab tu salah faham hari ini kita tengok tentang tadi tarawih lah. Kita anggap tarawih ni benda sunat, kan? Sedangkan tarawih ni ialah Allah Ta'ala menciptakan dia sebagai qamar Ramadan. Qamar Ramadan itu termasuk di dalamnya ialah tarawih, dengan makna orang yang buat tarawih ni apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa dia. Jadi Ramadan ni bulan Allah ampunkan dosa. Sebab tu dalam satu hadis ya, apa tu, binasalah mana orang yang keluar daripada Ramadan tapi tidak beroleh keampunan daripada Allah. Allah offer keampunan tapi tak dapat kat kita. Binasalah orang ni. Maka di antara kita nak dapat apa keampunan tadi ialah qama Ramadan. Selain daripada hadis yang lain, man soma, siapa yang berpuasa. Tetapi man qama dengan makna kita mendirikan Ramadan dengan pakej-pakej tadi. Tapi kerana kita salah faham, menyebabkan kita tinggal dengan anggapan benda tu sunat. Sebagai contoh saja, Ustaz. Ya. Antara benda sunat, pakej Ramadan yang sunat ialah bersahur. Hari ni ramai orang yang tak bersahur. Ni awal-awal ni adalah sahur kan, semangat tu lain sikit. Nanti di ujung-ujung nanti. Kenapa orang tak nak bersahur ni? Kerana mereka beranggapan mereka melihat sahur itu pada makan, bukan pada sunnah, bukan pada Nabi kata yang ada keberkatan. Kalau dah kenyang, Ustaz dah, bini kita kejut, bang bangun kan. Kita kata lah tak apalah, awak makanlah, abang dah kenyang. Kenapa dia jawab macam tu? Kerana dia melihat sahur itu kepada makan, bukan kepada keberkatan. Sedangkan kita kena ingat, sahur itu disyariat dan disunatkan dalam Ramadan. Ini termasuk dalam pakej tadi. Termasuk dalam pakej. Bermakna sahur ini benda besar. Kalau benda tak besar, takkan Nabi kata tasahharu walau bil ma'. Sahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Jadi seteguk air untuk apa? Tak Nabi suruh bangun juga. Kenapa? Ia termasuk dalam pakej Ramadan yang menjadi penyebab insya-Allah kita mendapat Lailatul Qadar. Ya. Begitu para penonton dan sahabat-sahabat, kalau kita perhati bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk saja dalam bulan Ramadan ini, Rasulullah umumkan pada sahabat-sahabat. Rasulullah bagi tahu pada sahabat-sahabat, qad ja'atkum syahrun mubarak. Rasulullah sebut demikian, telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu lahu abwabul jannah. Waktu mana masuk je bulan Ramadan ini, dibuka segala pintu-pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar, dan ditutup segala pintu-pintu neraka Allah. Wa suffidatis syayatin, dan digari syaitan-syaitan yang ada. Apa makna yang Rasulullah begitu beria sangat dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada kita bahawa besarnya nilai bulan Ramadan ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Ustaz Kamal sebentar tadi pada diri kita tentang mengenai dalam hidup kita ni, ini pakej yang kalau kita baru ni kita kagum dengan pakej rangsangan kan. Perdana Menteri buat pakej rangsangan sebanyak 270 bilion. Kita pun terkejut. Ui, banyaknya. Kita sebut demikian. Banyaknya 270 bilion. Kita dengar demikian. Tapi mengapa kita tak rasa pakej rangsangan yang Allah bagi pada kita ini dalam jiwa kita sekarang ni, Ustaz? Orang kita, dia kata, sama je Ramadan. Tak ada apa pun Ramadan. Kenapa tak sama dengan pakej rangsangan Perdana Menteri baru ni? Pakej rangsangan Perdana Menteri baru ni
terangsang habis orang dipanggil. Orang semua dalam keadaan yang seronok. Kerana apa dia? Kerana dapat ni package ni yang diberi. Tapi kenapa yang Ustaz sebut tadi, package yang ditunjukkan, yang diberi dalam bulan Ramadan ini, orang kita tak terangsang, Ustaz. Tak terangsang untuk nak dapatkan syurga. Padahal patutnya bermula daripada maghrib tadi, bila diumum saja syurga Allah dibuka, mestilah kita patut berlumba-lumba kan. Macam mana kita nak dapat masuk dalam syurga tersebut? Orang kita nak dapat RM200 pun berkelahi-kelahi dah di kalangan kita kan. Isi borang macam-macam gaya. Nak kepada ni package rangsangan Perdana Menteri bagi tahu. Ini Allah tunjukkan package rangsangan yang tersendiri. Nak suruh apa dia? Kamu ni, hidup kamu nampak syurga. Kenapa orang kita ni dia tak jadi rasa perasaan itu dalam dunia kita sekarang ni, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Boleh Ustaz jawab sikit, Ustaz? Baik. Baik. Pertama sekali, kalau kita tengok rangsangan yang diperkenalkan oleh PM Ustaz ada terima mana-mana bahagian tak? Rangsangan tu? Tak ada. Kita tak tahu apa-apa pun. Ustaz-ustaz ni macam biasalah, Ustaz. Ustaz-ustaz ni dia hanya sebut daripada orang. Ya, bahagian ustaz-ustaz ni tak tahu daripada mana. InsyaAllah. Allahu Akbar. InsyaAllah ada. Baik. Jadi apabila Perdana Menteri mengeluarkan iklan bahawa pukul 10 pagi PM akan muncul untuk mengumumkan rangsangan ekonomi dalam menghadapi COVID-19. Saya kira tuan-tuan sekalian, saya tengok dalam Facebook, jumlah yang view lah orang tengok kan, yang nak dengar rangsangan ini jumlahnya begitu banyak sekali, nak dengar apa pengumumannya. Kenapa? Kerana mereka nak dengar apa keuntungan yang mereka akan dapat, apa kelebihan yang mereka akan dapat daripada pengumuman rangsangan PM ini. Tetapi bila datang Ramadan, tak ramai orang yang nak dengar sedangkan pengumuman rangsangan ni Nabi sebut lama dah. Itulah. Cuma diulang-ulang balik ulama sehingga sampai kiamat insya-Allah. Tetapi berapa orang yang nak dengar tuan-tuan? Sebab bagi mereka, aku nak dengar apa? Ramadan ni puasa. Ramadan ni tarawih, itu pun sunat. Aku rasa nak buat, aku buat. Tak nak buat, tak nak buat. Dia tak itu adalah suatu pengumuman yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil daripada rangsangan ini adalah syurga macam Ustaz sebut tadi. Sebab tu mereka tak rasa kehebatan Ramadan, tak rasa kehebatan tarawih, tak rasa kehebatan sahur. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dalam pakej Ramadan ini, saya sebut dalam pakej semua ibadah tadi, dia ada sunat. Di sana juga dia ada benda yang haram. Kalau dalam semayang, apa benda haram? Kita bercakap, tak boleh. Kita bergerak lebih daripada 3 pergerakan besar, tak boleh. Benda makruh, contohnya dalam semayang, tahan kentut misalnya, kan? Jadi begitu juga dalam Ramadan ini. Bila kita faham Ramadan dalam bentuk pakej, yang wajib kita dah buat, puasa. Yang sunat kita usaha buat sungguh-sungguh. Tapi dalam perkara itu ada orang yang tak ambil kira dalam perkara haram. Contohnya, apa benda yang haram yang disebut Ustaz mula-mula tadi, yang menghilangkan pahala puasa, iaitu dah pembaziran. Sebab tu saya melihat Ustaz dalam tahun ini ni, hikmah yang besar dalam COVID-19 ni, mudah-mudahan lah bila kita bazar Ramadan tidak ada, jualan-jualan makanan petang tidak ada, masjid tidak ada mori-mori, saya mengharapkan perkara pembaziran itu dapat kita hilangkan pada tahun ini. Kita kena ingat, ramai orang puasa, ramai orang tarawih, tapi habis tarawih dia buang makanan banyak-banyak. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dah, orang yang membazir itu saudara syaitan. Macam mana kita nak dapat kesempurnaan melaksanakan pakej Ramadan, sedangkan kita buat benda yang sama macam saudara iblis? Itu sebab saya melihat COVID-19 ni tuan-tuan, hikmahnya antaranya hikmah lah, kita tak membazir insya-Allah. Yang masak bini kita, ada hari-hari isteri kita akan masak, selang-seli dengan kita lah ya. Ustaz masak ke Ustaz? Agak-agak masak. Saya buat roti canai. Jadinya bila yang masak tu seorang ataupun dua dengan suami,
dia tak macam ada bazar Ramadan. Betul tak? Ya. Bazar Ramadan di rumah masak dah. Telefon pula suami, bang nanti balik singgah bazar Ramadan. Banyak mana ada jari, banyak itulah makan. Bawa beli, balik akhirnya buang. Nampak tak pembaziran? Sedangkan pembaziran ini Allah Ta'ala sebagai saudara syaitan. Inilah yang orang tak faham. Dalam pakej Ramadan itu ada benda yang haram. Walaupun dia tak batalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Tak? Sebagaimana kita ambil uduk, kita ambil uduk, biarkan air berapa tu, masa ambil uduk kita buka air punya laju macam nak padam apa tu rumah terbakar. Tak? Maka macam mana nak dapat solat yang khusyuk? Sedangkan waktu uduk tadi kita telah bersahabat dengan iblis. Jadi samalah juga apa tu yang dimaksudkan tadi Ustaz. Ustaz, satu benda nak tanya pula lah. Ustaz yang tanya saya nak tanya pula Ustaz boleh? Tak ya, Ustaz tanya nanti ujung-ujung nanti insya-Allah. Cuma nak sebutnya bahawa mahalnya harga yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kita yang Ustaz jelaskan sebentar tadi, sehingga kan Allah dia nak suruh kita sedar jangan bazir, Allah buat COVID. Allah buat COVID pada kita ni, maknanya nak suruh kita sedar banyak benda dalam hidup kita. Kalaulah sekiranya Allah tak buat COVID-19 ni, orang Malaysia kita ni banyak lagi membazir. Orang kita ni masih lagi tak sedar dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita ni Ustaz, ramai di kalangan kita dia nampak bila masuk Ramadan ni, dia nampak pada diri dia bahawa diri dia je saja dipikir. Macam mana pula orang dalam kubur Ustaz kan? Orang dalam kubur tu waktu mana berada dalam kubur saat Ramadan sebegini. Ramai di kalangan kita salah faham juga Ustaz. Ustaz berpandangan macam mana dalam bab ni Ustaz? Silakan. Baik. Biasanya bab kubur-kubur ni orang tanya Ustaz, bukan Ustaz tanya saya. Soalan ni bocor awal. Jadi kita kena tanya Ustaz juga. Baik. Satu, tuan-tuan sekalian, disebut dalam banyak riwayat bahawa keistimewaan Ramadan ini bukan hanya dirasai oleh orang yang hidup sahaja, tetapi juga kehebatan, keberkahan Ramadan ini turut dirasakan oleh orang di dalam kuburnya. Soalan tu yang saya nak tanya ke Ustaz tadi tu. Rupanya Ustaz dapat tahu saya punya soalan. Soalan ni bocor awal. Bocor awal. Jadi bermakna hebat tak hebat dia, orang kubur sendiri pun sentiasa menunggu kedatangan Ramadan. Kerana bila datang saja Ramadan, maka ahli kubur, sama ada yang telah meninggal dunia, yang baru meninggal, mereka akan mendapat sesuatu keistimewaan dengan apa? Dengan kedatangan Ramadan ini. Kita ni belum mati, tuan-tuan sekalian. Kalau kita mati besok baru kita tahu. Sebab itu saya nak menyambung tadi tentang COVID-19. Bila kita sudah mengurangkan duit untuk kita beli makanan yang akhirnya diketung sampah akhirnya, maka Allah jadikan juga COVID-19 ini sebagai waktu bila kita makan dah kurang, duit yang kita sepatutnya guna pada makan, kita akan gunakan untuk bekalan kita pada orang kubur besok selepas kita mati, ataupun kita menyumbangkan pahala sedekah kita dalam Ramadan ini, dan kita niatkan untuk orang dalam kubur, pahalanya berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cantik Ustaz. Pandangan bagi anda sendiri nampak apabila Ustaz kata kita boleh jaga di sudut jangan berlaku pembaziran, jadi kita boleh mengurus harta kita dengan cara yang betul. Bila kita boleh mengurus harta kita dengan cara yang betul, maka harta kita ni boleh menyelamatkan kita. Bukan harta ni membebankan diri kita. Di antara cara dalam Islam ni, harta yang boleh selamat diri kita ni ialah dengan kita memanfaatkan bulan Ramadan ini, harta benda kita. Satu, dalam bulan Ramadan ni Allah jadikan zakat fitrah dipanggil. Zakat fitrah ni dengan tujuan nak suruh bersih, yang disebut dengan harta yang kita makan macam mana, yang kita dalam hidup kita ni macam mana. Jadi selain daripada zakat fitrah, kita digalakkan untuk berinfak di kalangan kita. Ada orang Ustaz, bila masuk bulan Ramadan dia jadi kedekut.
Dia jadi semakin kedekut di kalangan kita. Lagi kita mula fikir tentang perut kita. Dia fikir tentang mengenai macam mana dia nak beraya. Macam mana dia nak balik kampung. Macam mana dia fikir tentang, dia kata kalau aku derma, kalau aku infak dalam bulan Ramadan, yang menyebabkan di waktu ini akan habis harta benda aku. Ni pandangan di kalangan sebahagian di kalangan kita. Yang menjadi masalahnya, bila masuk bulan Ramadan, ustaz-ustaz ni pula kuat umum derma pula disebut. Ustaz-ustaz ni umum kejap-kejap umum derma, kejap-kejap umum derma. Yang menyebabkan jadi serba di kalangan masyarakat kita. Mana ni nak derma ke nak bawa balik kampung? Nak derma ke nak simpan harta? Dia akan jadi demikian. Ustaz berpandangan macam mana dalam bab ini, Ustaz? Baik. Ada dua perkara bila sebut tentang zakat, zakat fitrah dan infak ni. Pertama, kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan zakat fitrah itu dalam bulan Ramadan? Nah, kalau kita fikir sekali lah, kenapa tak disyariat ke bulan lain? Bulan Ramadan ni, ya, bulan ni lah aku nak beli buka puasa, bulan ni lah aku nak balik raya, nak beli baju raya. Kenapa zakat fitrah diwajibkan dalam Ramadan? Itu kita tanya. Inilah kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan, saya nak buka pemikiran kita semua pada malam. Kejap-kejap nak bayang, nak bayang kejap. Nampak dah. Okey, nampak ya? Jadi bermakna, tuan-tuan bayangkan, kalaulah Allah Ta'ala tidak mensyariatkan zakat fitrah, bermakna kita langsung tak ada menyumbang untuk orang lain. Tapi bila Allah Ta'ala wajibkan, sekurang-kurangnya adalah sumbangan kita untuk orang susah, adalah sumbangan kita untuk orang miskin, orang yang tidak berkemampuan, yang pahalanya balik pada kita, Allah punya sayang. Tapi kalau Allah Ta'ala tak wajibkan zakat fitrah, Ustaz agak-agak kan, ada tak orang yang langsung tak fikir orang lain? Ya, tapi dengan ada zakat berlaku begitu, dia akan berlaku begitu. Tapi bila Allah letakkan zakat fitrah, sekurang-kurangnya dalam Ramadan ini adalah duit yang kita sumbangkan untuk orang lain. Itu dari sudut zakat. Tu pun terkejut, Ustaz, terkejut. Dari sudut infak, bila umum saja kena zakat fitrah RM7. Kejut dia, nak pensan dia. RM7 dia sebut. Sebutnya orang kita. Silakan, Ustaz. Rokok RM15 tak terkejut ya? Baik. Jadi bila zakat fitrah difardukan, adalah sumbangan kita untuk orang, dan insya-Allah pahalanya, nikmatnya, kegandaannya kita dapat nikmat di akhirat besok insya-Allah. Mengenai infak pula, ya. Kalau kita tengok Nabi SAW sendiri, Nabi ni pemurah sangat, dan lebih pemurah dia dalam bulan Ramadan. Nak tunjukkan pada kita, Allah tuan-tuan sekalian, kenapa? Sebab pertama, bulan Ramadan ini Allah Ta'ala gandakan apa yang kita buat itu sampai beratus-ratus kali ganda, dengan nilai yang sama. Kalau di luar Ramadan kita derma RM1, kita dapatlah ganjaran, contohnya dapatlah RM100. Tapi mari Ramadan Allah lipat ganda sampai 700 berapa ratus kali ganda dengan nilai yang sama. Bermakna ada sekurang-kurangnya kalau kita boleh kekalkan derma kita yang di luar Ramadan dalam Ramadan pun cukup baik dah, dan menjadi lebih baik kalau kita dapat lipat gandakan lagi. Sebab itu antaranya syariat hikmah tarawih tadi. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala tidak syariatkan tarawih, Ustaz, dalam Ramadan, agak-agak lepas syak kita buat apa? Tengok Gusti, Ustaz. Tengok Gusti kan colek. Tapi Allah Ta'ala ni punya baik. Aku tak nak umat aku terlepas bulannya Ramadan tanpa semayang, maka aku syariatkan tarawih. Sekurang-kurangnya dia buat juga, Ustaz, kalau 2-4 rakaat pun dia buat juga. Tapi bayangkan kalau tarawih tak ada, lepas isyak ke mana kita pergi? Kita pergi sini, pergi sini, pergi sana, colek sini, colek sana, rokok sana, rokok sini. Itu kita buat. Tapi Allah sayang pada kita. Tapi kita yang tak menghargai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu juga dengan infak, tadi. Walaupun ustaz-ustaz memanglah tuan-tuan sekalian, ada dia ustaz ni dia minta terima nak bagi mudah ke orang. Mudahkan orang supaya ada tempat dia dapat untuk infak. Ada dia nak pergi tempat lain agak susah, tapi bila ustaz tu dah minta, ustaz dah minta sama minta,
maka memudahkan urusan dia. Ingatlah bahawa Nabi telah bagi jaminan bahawa tidak akan miskin orang yang membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, kita santai-santai saja Ustaz malam ni. Nampak macam Ustaz nak berpeluh dah tu. Anak nak tanya anak nak tanya tu terang Ustaz. Ustaz bina sekolah di Komtak ni sendiri di Ma'had Tahfiz Al-Quran Qardawi ni. Ustaz cuba cerita sikit banyak mana kos yang terpaksa Ustaz belanjakan tiap-tiap bulan, berapa banyak dan bagaimana untuk para pendengar dan sahabat-sahabat ni untuk membantu samalah. Bukan sekadar bukan bantu Ustaz je, bantu Ana samalah lebih kurang. Bantu untuk sama-sama kita bangunkan. Senang ke susah Ustaz bangunkan tempat ni? Ustaz cerita sikit bagaimana Ustaz membangunkan tempat ni? Tempat ini, tanah yang saya dapat ni di Mukim Kerdau Temeloh, diwakafkan oleh 4 orang pewakaf seluas 7 hektar. Bayangkan pahalanya banyak mana ya, hartanya diwakafkan ini. Saya bangunkan mula buat pada tahun 2015. Mula bangunkan dengan konsep pelajar-pelajar yang berada di sini, yang bagi yang tidak berkemampuan, kita akan taja sepenuhnya lah mereka ni, supaya bagi ruang kepada anak-anak umat Islam ni yang nak memahami, menghafal Quran dapat. Jadi memanglah kalau kita tengok perbelanjaan bulanan itu ialah besar juga lah Ustaz. Tambah-tambah pula sekarang ni ya, dengan pelajar-pelajar tidak datang ke meneruskan pengajian dengan sebab PKP ini, maka sedikit terjejas lah dari sudut aliran keuangan, income masuk yang yang saya yakin dan percaya ini sebahagian cabaran yang dipikul oleh ustazah dan mereka yang membangunkan madrasah inilah. Itulah memanglah Ustaz. Banyak mana terjejas Ustaz? Kalau Ustaz boleh bagi tahu tiap-tiap bulan biasanya Ustaz keperluan untuk di satu sekolah Ustaz ni berapa banyak keperluan? Jadi untuk semua kos termasuk gaji kaki tangan, api air, pengurusan dan sebagainya, maka mesti ada tiap-tiap bulan tidak kurang 45,000. Paling kurang 45,000 kena ada lah. Ustaz sampai nampak beruban ni, nampak semakin habis dah tu. Tubuh badan nampak penuh dah dengan janggut-janggut pun beruban ni, kena fikir 45,000 tu. Berkali lah. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dan teman-teman yang masing-masing yang ingin menginfakkan bagi bantuan ataupun bulan Ramadan ini untuk sama-sama membantu Ustaz Kamal Asy'ari ni, saya insya-Allah kita akan paparkan di skrin sekejap lagi nombor akaun bank di bank Maybank insya-Allah di skrin ini. Tuan-tuan boleh dapatkan nombor akaun Ustaz Kamal Asy'ari untuk tuan-tuan boleh sama membantu beliau. Dia sebanyak 45,000 Ustaz Kamal Asy'ari. Satu tempat. Saya sendiri ada lebih kurang 5 buah tempat. Lebih kurang bayang kali dengan 5 tersebut. Boleh sebanyak mana yang kita perlu untuk pembangunan, untuk membangunkan komplek-komplek ataupun tempat-tempat begini. Setakat ni saya dipahamkan Ustaz bangunkan dengan titik peluh sendiri kan, tanpa bantuan mana-mana pihak setakat ni. Cuma kita berdasar pada kuliah-kuliah dan mengajar-mengajar beginilah. Dan saya dipahamkan tempat Ustaz pun pelajar-pelajar datang belajar je tanpa bayaran apa-apa pun ada. Ramai di kalangan demikian. Jadi di skrin nanti tuan-tuan boleh dapatkan nombor akaun Maybank Komplek Tahfiz Al-Quran Al-Qardawi ini sendiri. Ustaz, sebenarnya ana rasa masa kita ni terlalu dicemburui dan terlalu di orang minat semua. Tambah malam ni malam Jumaat pula kan. Malam yang kita berada bersama di kalangan kita dan besok kita nak bangun awal di kalangan kita. Bersama dengan kita sampai cecah sebentar tadi lebih kurang 2,000 lebih satu masa di kalangan kita. Dan sekarang dah mula nampak berkurang sikit kerana saya rasa ramai dah nak tidur, nak rehat untuk bersiap untuk bangun pagi esok.
Di sana dalam Ya. di skrin ni banyak soalan-soalan Ustaz. Soalan-soalan yang nak tanya. Ya. Apa ni? Ada yang sebut jarang tengok Ustaz sengih-sengih, jarang dia sebut. Yang dalam YouTube sebut demikian. Ada yang tulis colek ni tak habis lagi. Bab colek sejak daripada tadi lagi cerita mengenai colek. Lepas tu ada yang sebut daripada Tawau, Black Chelsea gandingan mantap. Kedua ustaz malam ni siap ada lawak-lawak lagi. Dia sebut demikian. Saya sebut tadi kita santai-santai je. Kemudian ada yang Nur Azizah Izzah, salam Ramadan semua. Alhamdulillah tahun ni Ramadan yang luar biasa. Allahu Akbar. Masing-masing mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Kemudian di kalangan kita ni ada dalam Facebook pun sama juga. Dalam Facebook sebut kirim salam pada Ustaz Kamal, sahabat di kuliah Sultan Abu Bakar Pekan, PZ di BKL. Dia sebut demikian. Ustaz pernah sekali dengan beliau di kuliah Sultan Abu Bakar Pekan. Ni otai-otai berbisa semua ni. Mesti uban-uban sebanyak mana ustaz yang ada. Dia panggil demikian. Kemudian Sandra Elite ni disebut bahawa atas sebut sikit. Kemudian Sandra Eli, Assalamualaikum Ustaz. Salam satu Ramadan buat UAD admin serta sahabat-sahabat anda yang lain. Ada soalan-soalan yang banyak Ustaz yang tanya ni, tetapi memandangkan masa kita ni cukup terbatas. Kita ada lebih kurang sejam saja peluang untuk kita bercakap ini, dan kita nak minta supaya Ustaz baca doa pada di kalangan kita semua, dan kita baca doa, dan insya-Allah akan dipaparkan di skrin nombor akaun yang kita janji tadi. Nombor akaun Ustaz, nombor akaun ni untuk sahabat-sahabat yang ingin berinfak ke akaun sekolah Ma'had Hafiz Ustaz, terutama dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan boleh niat untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya. Kita saling kita bahagikan bahagian-bahagian kita. Manalah tahu bila kita dalam kubur nanti datang pahala daripada Kerbau, misalnya contoh, berseri-seri nampak. Di waktu ini kita pun rasa senyum indah. Rupa-rupanya kita satu Ramadan dahulu kita pernah untuk kita bersama dalam kenangan yang indah pada malam yang sebegini. Allah jadikan kebaikan yang terusan. Saya terlupa tuan-tuan untuk nak minta Ustaz tulis nombor akaun sekolahnya. Sepatutnya di atas meja Ustaz. Hanya ada gambar masjid je. Ada replika masjid je depan tu. Replika tu saya tak tahu makna apa dia. Replika masjid yang beliau letak tersebut. Tapi boleh jadi ni tanda Ramadan lah. Ramadan ni orang tak lupa daripada ingat pada masjid. Jadi hujungnya Ustaz buat kesimpulan sikit. Ustaz bagi pandangan sikit. Kemudian mari kita sama-sama aminkan doa yang Ustaz baca. Ustaz baca, mudah-mudahan daripada doa yang Ustaz baca ni diaminkan oleh semua yang tengok ni dekat dengan 200,000 lebih yang reach yang pada malam yang baik ini. 200,000 lebih ni bersama dengan kita dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter pun sama turut serta. Jadi 200,000 lebih dalam satu masa ni. Kalau kita kuliah dekat surau-surau payah Ustaz demikian. Tapi payah sampai 200,000. Tapi alhamdulillah ni berkat dalam suasana Covid kita ni lah, yang dalam tempoh PKP ni ada hikmah kita dapat bersiaran sebegini. Ustaz simpulkan sikit Ustaz untuk betulkan salah faham terhadap Ramadan. Kemudian Ustaz doa. Mudah-mudahan demikian insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulan yang saya nak buat pada malam ini, pertama sekali, kita syukurlah kerana sekali lagi Allah bagi kesempatan kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Ramai kawan-kawan kita yang tahun lalu bersama dengan kita dalam Ramadan. Tahun ini mereka telah diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sia-siakan peluang Ramadan. Kita kena ingat Allah hidupkan kita hari ini, kita beramal hari ini. Jangan tunggu besok, kerana besok belum tentu ada masa hidup untuk kita. Yang kedua, dalam kita memahami Ramadan, anggaplah bahawa Ramadan yang Allah hantar pada kita ini, Allah datangkan dalam bentuk pakej yang apapun hukum, termasuklah benda yang sunat sekalipun, jangan kita ambil ringan. Nabi mengajar kita
Daripada mula bangun sahur, Nabi ajar kita tentang apa tu tarawih, Nabi ajar kita tentang hatta sampai apa yang kita nak mulakan pada mula berbuka puasa diajar oleh Nabi. Jangan kita ambil ringan perkara ini, kerana saya nak sebut bahawa pakej yang kita lakukan sepanjang awal sampai 20 Ramadan nanti, insya-Allah, itulah mudah-mudahan penyebab kita bertemu dengan Lailatul Qadar yang saya sebut tadi, bahawa Lailatul Qadar itu Allah letak ujung untuk melihat siapakah yang melalui pakej ini dengan sepenuhnya, maka dia layak untuk mendapat apa panggil Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, perbanyakkanlah doa kita. Jangan lupa juga doa kepada orang yang telah meninggal dunia di kalangan mak ayah kita, saudara mara kita. Mudah-mudahan dengan doa yang kita mohon nanti, insya-Allah bila kita bertemu dengan Allah, anak-anak dan kawan-kawan kita juga akan mendoa dan melakukan perkara yang sama. Jadi sebagai akhirnya lah, tuan-tuan sekalian, saya sejak pada dulu lah bila berforum dengan Ustaz Ahmad Dasuki, talk show, apa pun ujungnya saya akan serahkan pada dia untuk baca doa. Jadi termasuk juga malam ni lah. Malam ni kita amin Ustaz lah baca doa. Kita kena raih tetamu pada malam ini. Jadi kita doa tetamu ni doa yang mustajab. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami daripada hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau dengar, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan dosa-dosa kami penyebab untuk tidak mendengar doa kami, ya Allah. Tak ada tempat kami mengadu dan mengharap melainkan hanya kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam pertama Ramadan yang penuh barakah ini, ya Allah, kau pandanglah kami semua dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana kau telah janjikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam pertama Ramadan dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan dan kemarahan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya tiadalah erti kami hidup di atas muka bumi ini kalau kau tidak melihat kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami berdosa, melainkan kau ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami sakit, melainkan kau sembuhkan segala penyakit kami, ya Allah. Amin. Jangan biarkan kami miskin, melainkan kau kayakan kami, ya Allah. Amin. Jangan biarkan kami jahil, melainkan kau alimkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami menjadi mak bapak yang baik pada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Amin. Anak yang boleh memandikan jenazah kami, ya Allah. Anak yang boleh mengapankan jenazah kami, ya Allah. Amin. Anak yang boleh jadi imam solat jenazah kami nanti, ya Allah. Anak yang boleh pikul kami ke lahat kami nanti, ya Allah. Dan yang paling utama, anak yang boleh doakan kami selepas kematian kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk melalui ujian yang amat berat ini, ya Allah. Ya Allah, beri ketabahan kami dengan melalui apa yang telah Engkau uji kami dan rakyat Malaysia dan dunia seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya wabak ini Kau turunkan kerana dosa-dosa kami, ya Allah, maka tolong ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kalau wabak ini berpunca daripada kejahatan kami, ya Allah, Kau tolong tutup kejahatan kami dan Kau ampun dan maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon pada penuh malam yang penuh barakah ini, Kau ampunkan dosa mak bapak kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka sayang dan kasih kami pada waktu kami kecil dulu, ya Allah. Juga Kau ampunkan dosa seluruh kawan-kawan kami, guru-guru kami, anak-anak kami, saudara mara kami, dan seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi mereka yang pemurah membantu institusi pendidikan kami, ya Allah, Engkau terimalah apa yang mereka telah infakkan, dan Engkau tambahkanlah apa yang masih ada di sisi-Mu, di sisi mereka, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Kamal Asy'ari pada malam yang baik ini, dan di sana sahabat-sahabat minta supaya gandingan ini kita boleh sekali lagi insya-Allah sebelum menyambut raya kita bersiaran sekali lagi insya-Allah. Mudah-mudahan ada masa dan ada ketika yang baik dan Allah jadikan kebaikan berterusan pada kita semua. Terima kasih. Di talian ataupun di skrin tuan-tuan tu ada nombor akaun Maybank Ma'had Tahfiz Al-Qardawi, Komplek Tahfiz Al-Qardawi itu ada di skrin tuan-tuan tu, dan juga mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan ini Allah kumpulkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz Kamal Asy'ari pada malam yang baik ini bersama dengan kenangan yang indah, malam pertama bukan malam pertama di barzah tapi malam pertama di Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.